Kita nak pergi kepada tajuk lengkung pertumbuhan. Ini tajuk yang penting dalam topik pertama organisasi tisu tumbuhan ni. Okey. So, kita tahu dulu ada 3 jenis tumbuhan berdasarkan dia punya jangka hayat dia atau usia dia boleh hidup dan daripada situ nanti akan timbullah apakah ia lengkung pertumbuhan. Okey. So, ada 3 jenis tumbuhan berdasarkan dia punya jangka hayatnya adalah yang pertama tumbuhan semusim atau yang tumbuhan yang boleh hidup dalam masa setahun. Yang kedua tumbuhan dwi musim, okey, yang boleh hidup dalam tempoh lebih kurang 2 tahun. Dan yang terakhir adalah tumbuhan saka, yang ni tumbuhan yang hidup dia jangkanya lebih panjang, lebih daripada 2 tahun. Okey, so kita pergi yang bahagian yang pertama. Okey, so tumbuhan semusim tadi hidupnya lebih kurang setahun. Dia akan mati selepas seluruh kitar hidup ni dilengkapkan, yang mana dia bermula dengan percambahan biji benih, kemudian dia menghasilkan bunga dan biji benih atau mungkin buah, kemudian dia akan mati selepas proses tersebut. Okey, seandainya proses penghasilan biji benih terdapat dilewatkan, maka dia punya usia tadi akan lebih panjang lah, lebih daripada 1 musim atau setahun. Okey, contoh tumbuhan adalah sayur-sayuran lah kebanyakannya, sayur daun hijau, contohnya sawi, kemudian buah-buahan seperti temikai, buah labu dan pokok padi. Okey, so daripada dia punya jangka hayat tumbuhan ni tadi, kita boleh keluarkan graf lengkung pertumbuhan. Dia berdasarkan graf berat kering pertumbuhan melawan masa. So you kena tengok lengkuk yang dihasilkan, lengkuk sigmoid. Okey, so kena pandai baca dia punya graf ni. Semula dekat titik A, B. Saya ambil marker. Okey, so dekat A tu dia daripada bentuk biji benih, ada kotiledon dalamnya, dah siap-siap ada makanan. Okey, so masa dia masuk dekat fasa A, B ni pula, awak nampak tak dia punya pertumbuhan atau berat keringnya tiba-tiba turun sedikit. Kenapa? Sebab dekat sini dia tak menghasilkan lagi makanan, tetapi makanan di dalam kotiledon tadi digunakan habis untuk ia bercambah, menghasilkan daun pertama. Okey, daripada titik B sampai titik C ni, okey, dekat situ daun sudah mula keluar, daun pertama dah keluar, maka fotosintesis berlaku menyebabkan pertambahan berat tumbuhan tersebut. Berat kering ini makin bertambah sebab makanan yang dihasilkan lebih banyak daripada makanan yang digunakan. Okey, kemudian tengok pada fasa DE pula. DE, okey, tengok kadar makanan yang dihasilkan sama dengan kadar pertumbuhan tumbuhan tersebut. So dengan kadar makanan yang digunakan, maka itu bermaksud kadar pertumbuhan pokok tu adalah sifar, sama, masuk dengan keluar sama. Okey, kemudian tengok pada lengkuk yang seterusnya, yang terakhir, lengkuk EF. Dekat sini berat keringnya ataupun pertumbuhannya adalah menurun kadarnya. Ini disebabkan oleh kemampuan dia untuk berfotosintesis sudah berkurangan, maka kurang makanan dihasilkan, tapi banyak pula tenaga yang nak diperlukan. Kemudian ini menyebabkan sebenarnya dia nak menuju mati pada titik F, dia makin turun sampailah kosong nanti. So maksudnya tak ada lagi pertambahan berat kering pada tumbuhan, maka tumbuhan mati. Okey, itu kitar hidup ataupun graf lengkung pertumbuhan bagi tumbuhan semusim. Okey, cuba kita tengok yang dekat tengah ni pula, tumbuhan dwi musim. Okey, so dia tahun pertama tumbuhan tadi dia akan bertumbuh daun, batangnya, akarnya. Okey, tumbuhan betul lepas tu dia masuk musim yang sejuk, yang mana dia akan dalam keadaan dormant. Dormant tu maksudnya apa? Dia hibernate, dia tak bertambah, tak berlaku pembahagian sel. Kemudian tahun yang kedua dia akan menghasilkan pemanjangan pada batang tumbuhan. Tumbuhan semakin tinggi menjauhi tanah. Kemudian dia berupaya menghasilkan bunga, buah, biji benih. Lepas tu baru dia mati. Okey, so dia punya graf lengkung pertumbuhannya macam ni, ada 2 keadaan. Dia ada 2 puncak, sebab dia ada 2 musim. Tengok ada puncak dia dekat bahagian sini dengan sini kan. So ni musim 1, ini musim 2.
Okey. So daripada A sampai C tu musim 1, D sampai F tu dah musim yang kedua. Okey. So dekat sini pun you kena hafal juga. Sebenarnya kita tahu konsep sama macam yang saya terangkan sebelum ni. Kenapa kan A tu kenapa berat dia banyak? Sebab dia kan daripada biji benih. Biji benih tu memang dah ada makanan dalamnya, sebab tu dia berat. So berat kering dia disebabkan oleh makanan yang terdapat dalam kotiledonnya. Okay, so bila dia pergi kat fasa A, B, kenapa berkurang? Sebab dekat situ makanan dalam kotiledon tadi, dalam biji benih tu telah habis digunakan untuk tumbuhan bercambah. Okay, tengok pula pada B dengan C, kenapa meningkat balik dia punya berat kering? Sebab dekat situ dah mula keluar daun yang pertama. Jadi dia dah mula berfotosintesis, menghasilkan makanan, maka dia lebih berat. Dan dia punya makanan yang digunakan adalah kurang. So berat dia meningkatlah kan. Kemudian tiba-tiba pada fasa C dengan D merosot dia punya kadar pertumbuhannya ataupun berat kering tadi semakin berkurang. Kenapa? Sebab dekat situ dia akan mengalami dorman sementara, sel tidak bertambah. Kenapa? Sebab situ pada musim sejuk. Okay, kemudian D sampai E dia naik semula, situ dah masuk balik tahun yang kedua, dia akan terus bertumbuh, mengeluarkan buah, bunga, biji benih makin tinggi. Okey, dan dia menjalankan fotosintesis dengan lebih kadar yang lebih tinggi dan menghasilkan makanan yang lebih banyak, so dia lebih berat. Kemudian masuk kepada fasa EF, dia punya berat semakin merosot. Tu dia nak menuju yang fasa akhir dia lah, dia dah selesai menghasilkan biji benih, dia akan mati. Okey, so pada tumbuhan saka pula, yang terakhir ni, tumbuhan saka, tumbuhan tu hidup lebih pada 2 tahun, hayatnya panjang, tumbuhan berkayu yang ada kotiledon. Kemudian dia pertumbuhan dia berlaku pada musim bunga, musim panas tu berterusan, kecuali pada musim sejuk. Ni kalau kat tumbuhan di kawasan 4 musim. Pada musim sejuk saja dia mengalami dorman, tidak mengalami pertumbuhan. Okey, jadi kalau pada musim luruh pula kat kawasan yang 4 musim tadi, dia akan mengalami proses meluruhkan daun. Okey. Kemudian kalau tumbuhan saka pada kawasan khatulistiwa, okey, kita ni hujan panas sepanjang tahun, hujan lembap, panas lembap sepanjang tahun. So hujan sentiasa ada. Jadi dia tak akan meluruhkan daunnya sepanjang hayatnya. Itu keadaan tumbuhan saka di kawasan beriklim khatulistiwa. Okey, so dia punya lengkung pertumbuhannya bentuk ada sigmoid kecil sebenarnya, tapi secara purata yang garisan yang lurus tu. Nanti tengok dalam buku lebih jelas. Okey, so dia punya pertumbuhan dia kadarnya semakin bertambah dengan masa, dia akan sentiasa meninggi dan membesar. Okey, sampai sini kita habis tajuk ni.